Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan tengok tentang keseimbangan terma. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, yang pertama ialah apabila dua objek bersentuhan. Nah, dia masuk kat sini, kita ada dua objek, satu objek panas dan satu objek sejuk. Dia mesti bersentuh. Nah, nampak sini. Okey, dia mesti bersentuh. Kemudian, okey, haba akan dipindahkan. Jadi kat sini kalau objek itu panas, maksudnya suhunya kat sini adalah 90 darjah sebab dia panas. Okey, kemudian sejuk, suhunya mestilah rendah 10 darjah. Okey, apa akan berlaku ialah akan berlaku perpindahan objek panas ke sejuk dan sejuk ke panas. Awak kena ingat perpindahan haba ni berlaku antara panas ke sejuk, sejuk ke panas. Tetapi jumlah perpindahan haba panas ke sejuk adalah lebih banyak daripada sejuk ke panas. Jadi kalau awak tengok kat sini, sejuk ke panas adalah 50 joule sahaja berbanding dengan panas ke sejuk yang nilainya adalah 100 joule. Okey. Kemudian apa yang berlaku ialah disebabkan sejuk itu, objek sejuk tu dia terima tenaga haba. Jadi suhunya akan meningkat dan manakala objek panas tu sebab dia dah lepaskan tenaga haba, suhunya semakin berkurang. Okey. Jadi ini jadi konsep dia. Tapi kalau kita biarkan dia, contohnya kat sini selepas contohnya 5 minit. Okey, kita biar. Apa yang berlaku ialah kedua-dua objek ini mempunyai suhu yang sama. Dan juga kadar perpindahan tenaga haba, contoh daripada objek 1 kepada objek 2, nilainya adalah sama. Contohnya kat sini, 1 ke 2, 75 joule. 2 ke 1 pun 75 joule. Jadi, sama kadar perpindahan tenaga haba. Okey, tetapi, apa maksud sebagai perpindahan bersih? Perpindahan bersih ni maksudnya kat sini, kalau awak pergi, contohnya objek 1 ke 2, 75 joule. 2 ke 1, 75 joule. Jadi, 75 joule, okey, yang ni, tolak dengan 75 joule yang kedua ni. Jadi awak akan dapat 0 joule. Jadi 0 joule ini dikenali sebagai perpindahan bersih haba ialah sifar. Maksudnya kat sini. Jadi 3 syarat ini kalau dipenuhi, contohnya suhu yang sama. Contohnya suhu kat sini 50 darjah Celsius, ini 50 darjah Celsius. Okey. Satu, kedua, kadar pengaliran haba yang sama. Maksudnya kat sini, 1 ke 2, 75 joule. 2 ke 1 pun 75 joule. Itu syarat yang kedua. Syarat yang tiga, cikgu dah terangkan tadi. Maksudnya perpindahan haba bersih tadi sama. 75 tolak dengan 75 sama. Okey. Tiga-tiga syarat ini penuhi, maka objek ini berada dalam keseimbangan terma. Jadi yang kita tiga syarat ni penuhi, berlakulah keseimbangan terma. Jadi sebenarnya keseimbangan terma ini berlaku di mana? Agak-agak berlaku di mana? Dalam kehidupan kita seharian. Untuk pengetahuan awak, keseimbangan terma ini berlaku banyak situasi kita ni banyak. Awak boleh tengok contohnya kat sini Contohnya, okey, udara panas dalam ketuha bersentuhan secara terma dalam adunan kek. Contoh kat sini. Okey. Dalam oven ini suhunya mungkin 150 darjah Celsius. Okey, kek awak letak ini oven, awak letak kek dalam tu. Awak letak kek dalam tu, suhu asalnya mungkin kek kan. Awak buat kek. Tapi dah lepas raya haji kan. Tapi tak apalah. Nak buat kek juga. Okey, nak buat kek juga. Jadi kat sini mungkin suhu kek ni 30 darjah Celsius. Okey. Tapi dia mesti kek tu kena masuk dalam oven dan dipanggil sebagai bersentuhan secara terma.
Dia mesti bersentuh. Dia tak boleh kek tu kat luar oven. Dia mesti dalam kek tu. Dalam oven. Kek tu mesti dalam oven. Kemudian apa yang berlaku ialah suhu adunan akan terus meningkat. Maksudnya kat sini merujuk kepada suhu kek lah. Daripada 30 tu, dia akan terus meningkat suhunya. Naik. Sampailah kepada apa yang awak set kat sini. Kan awak pulas oven tu. Contohnya, awak pulas oven tu 150 darjah. Suhu dia. Jadi nilai kek dengan suhu dalam oven tu sama. Bila sama, jadi akan berlaku apa? Akan berlaku keseimbangan terma. Maksudnya, suhu kek sudah menjadi 150 darjah sama seperti suhu yang awak set tu. Jadi dalam kes ini, dalam keadaan macam ni, maka dipanggil dalam keadaan keseimbangan terma. Okey. Keseimbangan terma juga boleh berlaku untuk awak menyejukkan dia. Tak semestinya awak panaskan. Contohnya kat sini, okey, awak nak sejukkan makanan, perpindahan haba bersih daripada makanan ke udara sejuk dalam peti. Contohnya kat sini. Okey, buah ni, contohlah buah ni awak letak asalnya kat luar. Okey, buah ni suhunya mungkin sebab dia suhu bilik. Suhu bilik biasanya dalam 35 darjah Celsius. Tapi tak apalah, kita buat suhunya 35 darjah Celsius. Okey, awak tak boleh biar suhu pada suhu bilik akan merosakkan. Jadi, buah tu awak letak dalam peti sejuk. Okey, apa yang berlaku agak-agak? Awak letak dalam peti sejuk. Peti sejuk ni asalnya negatif 2 darjah Celsius. Sebab sebelum dia mungkinan negatif, mungkin negatif 2. Kalau negatif 2 nanti dia beku. Okay, sebab dia bukan bahagian freezer tu. Dia bahagian dalam tu. Okay, contohlah kat sini. Suhunya kat sini, suhu dia berkurang 5 darjah Celsius. Okay. Apa yang berlaku ialah buah tu akan membebaskan tenaga haba. Buah tu. Dia bebaskan tenaga haba. Sebab apa dia bebaskan tenaga haba? Sebab suhunya panas. Objek pada buah tu dia lebih panas. Jadi objek yang panas dia akan bebaskan haba. Okey, jadi bila dia bebas haba, apa akan berlaku pada suhu? Suhu akan menurun. Sebab dia dah bebaskan haba, ada suhu. Jadi bila bebas, sama dengan suhu yang awak set pada peti sejuk itu, contohnya kat sini daripada 35 akan jadi 5 darjah Celsius. Sama sebab dia bebas, tenaga haba bebas, sama. Ketika ini kalau awak perhatikan suhu peti sejuk sama dengan suhu buah awak simpan tu, dalam kes ini dipanggil sebagai keseimbangan terma dan makanan ini lebih segar. Sebab apa lebih segar? Agak-agak awak sebab apa lebih segar? Nek, sebab apa lebih segar, Nek? Sebab memanglah dia sejuk. Sebab apa dia lebih segar? Agak-agak lah. Okey, sebab apa dia lebih segar ialah kan awak tahu bahawa virus ni dia tidak boleh hidup dalam suhu yang sangat sejuk. Dalam sangat sejuk dia tak boleh hidup. Jadi sebab itu kalau awak tengok macam contohnya ikan semua tu kita simpan dia dalam keadaan sejuk. Sejuk tu maksud suhu yang rendah. Sebab itu makanan dia lama. Yang merosakkan makanan itu apa? Yang merosakkan makanan itu adalah mikroorganisma. Mikroorganisma ni yang menyebabkan makanan kita rosak. Jadi kita kena letak dalam keadaan sejuk kerana mikroorganisma tak boleh hidup dalam keadaan suhu yang rendah ataupun sejuk. Okey, jelas tuan? Tuan Aina jelas okey. Kemudian ada lagi. Ni pun berlaku juga. Konsep keseimbangan terma pun berlaku.
Macam mana konsep keseimbangan terma berlaku? Ialah, contohnya lah, bila awak demam, suhu awak mungkin 40 darjah Celsius. Ni awak demam. Okay, kat sini ada berlaku dua situasi. Termometer diletakkan di bawah lidah pesakit. Contohnya kat sini, termometer kat sini. Sebelum awak letak termometer tu dalam lidah awak, termometer ni mungkin sebab dia letak dalam keadaan suhu bilik. Bila letak suhu bilik, suhunya mungkin 35 darjah Celsius. Ni kat luar lah. Luar mulut awak. Tapi dalam kes ini tak berlaku lagi keseimbangan terma. Keseimbangan terma ni dia mesti bersentuh. Jadi maksudnya termometer tu mesti letak bawah lidah. Bila letak bawah lidah, dia akan bersentuh dengan objek nombor 2 tu, badan awak. Okey, jadi apa akan berlaku ialah badan awak ini akan membebaskan tenaga haba. Okey. Badan awak panas. Jadi akan membebaskan tenaga haba dan menyebabkan suhu pada termometer itu meningkat. Jadi dia dapat bacaan bila dia bebas tenaga haba. Jadi termometer ini dia dapatlah bacaannya 40 darjah Celsius. Jadi maksud kat sini ialah suhu termometer sama dengan suhu badan awak. Jadi dalam kes ini dipanggil sebagai keseimbangan terma berlaku. Cikgu, yang atas ni apa cikgu? Atas ni. Nanti cikgu akan cerita. Macam kenapa kita letak ais ataupun objek sejuk. Boleh cikgu nak cerita. Okey, macam ni. Okey. Badan awak, contoh awak demam awak cakap padam sikit bagi awak nampak sikit. Okey. Badan awak demam. Bila awak demam, suhunya lebih daripada 37.5 darjah Celsius, awak dikira demam. Jadi contoh kat sini, mungkin suhu awak asalnya 38 darjah Celsius. Ni kira demam ni. Ini ice cube. Ice cube ni 0 darjah Celsius. Okey. Jadi maksudnya awak panas lah. Berada dalam objek yang panas. Bila objek yang panas, apa akan berlaku? Ain, awak rasa membebaskan tenaga haba ataupun menyerap tenaga haba? Untuk sebab dia panas, dia akan membebaskan tenaga haba. Jadi, badan awak ni akan membebaskan tenaga haba diserap oleh ice cube tu. Jadi sebab ni dia ambil bebas haba. Sebab tenaga haba tu kita membebaskan tenaga haba. Jadi kat sini bila awak membebaskan tenaga haba, apa berlaku pada suhu badan awak? Sebab awak dah bebas tenaga haba, mestilah menurun sebab awak dah bebas. Jadi suhu awak mungkin menjadi 35 ataupun 36 darjah Celsius. Jadi ais ni dia cair. Sebab apa cair? Sebab dia terima tenaga haba. Jadi kosong mungkin akan jadi 1 darjah Celsius. Sebab itu bila awak letak dalam kepala awak, suhu tu akan cair. Ice cube tu akan cair. Badan awak akan rasa lebih sejuk sebab telah membebaskan tenaga haba. Boleh Nik? Boleh faham? Okey. Itulah. Sama juga macam cold fever kan. Cold fever kita kalau nak letak ice cube sejuk kan. Jadi kita letak cold fever. Cold fever tu kalau awak pegang sebelum awak letak ke dahi awak tu, dia sejuk. Betul kan? Dia sejuk cold fever tu. Kita nak supaya haba daripada badan awak pindah kepada cold fever itu. Okey. Sama jugalah. Contohnya kat sini, awak air panas. Kenapa awak air panas tu awak letak ais? Kenapa awak letak ice cube? Okey, contohnya samalah, konsep dia adalah konsep keseimbangan keseimbangan terma. Okey, contohnya kat sini. Okey, asalnya suhu minuman awak tu, contohnya kat sini suhu minuman, contoh 40 darjah Celsius. Awak nak minum 40 darjah Celsius tu panas tu. Jadi awak letak ice cube. Okey, bila awak letak ice cube, kat sini dia 0 darjah Celsius. Sebab ais suhunya adalah 0 darjah Celsius. Apa akan berlaku ialah
air ni, air yang panas tu, contoh kat sini air apa? Air lemon lah. Air limau lah. Air limau lah. Limau nipis. Air limau lah. TO limau ais. TO limau ais. Betul kan? Jadi, TO limau ais ni, dia akan membebaskan tenaga haba. Tenaga haba ini diserap oleh ais. Ais tu, bila dia serap, dia akan melebur. Sebab tu kalau awak minum, awak tengok ais tu akan lama makin kecil je. Dia akan melebur. Jadi kalau awak biar. Jadi kedua-duanya mempunyai suhu yang sama. Ais dengan air tu, suhu yang sama lebih kurang, contohlah kat sini lebih kurang 20 darjah Celsius. Jadi awak boleh minum dengan lebih selesa. Dalam kes ini, suhu ais dengan suhu air adalah sama. Dan bila sama, berlaku apa? Berlakulah keseimbangan terma. Jadi awak selesalah minum. Okey, boleh jelas? Air boleh jelas kan? Okey. Itu. Itu beberapa situasi yang melibatkan keseimbangan terma. Okey. Sekarang ni kalau awak perhatikan kat sini, kita nak menentu ukur. Apa menentu ukur? Menentu ukur ni maksudnya kalau awak dalam makmal, awak tengok termometer dalam termometer, awak tengok kat sini. Termometer ni dia ada skala. Awak tengok kat sini. Dia ada skala. Tapi sekarang ni kita cuba buat skala dia. Jadi contohnya kat sini termometer. Dia tak ada skala. Jadi kita cuba buat skala. Skala kat tepi ni. Skala. Kita cuba buat skala dia. Okey, nak buat skala dia, yang pertama ialah kita mesti ada dua keadaan. Keadaan pertama ialah kita letak pada A. A ni maksudnya adalah kita letak dalam tu, kita letak ais. Bila letak ais, kat sini suhu ais berapa? Suhu ais adalah 0 darjah Celsius. Kat sini adalah suhunya adalah 0 darjah Celsius. Jadi termometer tu awak letak dalam bekas yang ada ais cube. Bila ais cube, dia panggil takat lebur adalah 0 darjah Celsius. Kemudian objek termometer yang sama, okey, awak pindah pada air yang mendidih. Air yang mendidih agak suhunya berapa? Air yang mendidih ni maksudnya suhunya adalah 100 darjah Celsius. Ini dipanggil sebagai takat didih. Jadi ini adalah takat didih. Yang ini dipanggil sebagai takat lebur. Jadi bila awak fikir logik kan, biasanya merah untuk objek panas lah. Awak fikir logik, dalamnya ada mercury. Mercury. Jadi mercury ini dia akan, bila dia terima tenaga haba ni daripada sini dia akan diserap oleh mercury ni. Jadi mercury ni akan mengembang. Dia naik ke atas. Jadi awak tengok mengembang je sebab dia terima tenaga haba banyak. Jadi kat sini awak akan dapat dua keadaan. Satu, mercury. Ni dua-dua ni mercury ya. Mercury pada 0 darjah dia naik sikit. Tapi kalau yang 100 darjah tu dia mengembang lebih banyak. Okey. Jadi kat sini agak-agak macam mana kita nak buat skala? Nak buat skala ialah daripada panjang ni, nampak perbezaan ni antara ni? Antara kan awak tahu 100 tolak 0 darjah akan dapat berapa? Jadi 100 darjah Celsius tolak dengan 0 darjah Celsius akan dapat 100. Jadi 100 ni 100 darjah Celsius. Jadi dalam panjang ni awak kena bahagi dengan 100. Jadi awak dapatlah skala dia. Oh cikgu, susah nak buat skala cikgu macam tu. Okey, ada rumus dia. Tak ada panjang tu kita nak bahagi sampai 100. Kan susah tu. Jadi kat sini kita boleh jadi itu kalau dekat kilang jadi panjang macam tu, jadi dia bahagi dengan 100. Walaupun kecil, jadi awak dapatlah 100 bahagian. Ataupun
100 senggatan. Dia panggil senggatan. Senggatan tu maksudnya yang tu lah. Senggatan. Senggatan. Banyak. Okey, boleh dia sebenarnya dia ada formula. Okey. Contoh kat sini. Okey ya. Tengok ni soalan. Sekarang ni termometer sekarang ni tak ada senggatan. Tak ada skala. Okey, kita baca ya. Okey. Perkiraan bagi termometer tidak ditentu ukur. Maksud tiada tentu ukur ni maksudnya tiada skala. Maksudnya termometer tu kosong je lah. Sini. Contohnya kat sini. Kosong. Kita tak tahu berapa suhu dia. Just ada merkuri je dalam ni. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu? Okey. Jadi kita guna formula. Okey, theta. Theta ni maksudnya sebarang suhu. Sebarang darjah Celsius lah, sebarang suhu lah. Okey, kemudian ni suhu. Kemudian L theta ni maksudnya bila awak rendam pada ice cube ni. Ini adalah cuba padam ini adalah L tu length lah. O tu maksudnya kosong darjah. Itu LO, tinggi dia. Okey, kemudian L100 ni maksudnya panjang turus. Yang ni daripada sini ke sini. Ini adalah L100. Apa 100? Maksudnya suhu ketika suhunya adalah 100 darjah Celsius. Maksudnya daripada bawah ke atas kita panggil panjang turus. Okey. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini kita tengok kita fahamkan. Okey. Panjang turus merkuri di dalam termometer pada 0 darjah ialah 20.6 cm. Jadi kat sini 0 darjah. Jadi kat sini adalah L0. L0 ni 0 darjah. Panjang turus semasa 100 darjah Celsius ialah 22.6 cm. Jadi kat sini adalah L100. Sebab suhu. Berapakah suhu pada panjang turus merkuri adalah, masuk kat sini, adalah 16.9. Masuk kat sini, kita letak satu air lah. Air yang kita pun tak tahu. Contoh kat sini, air apa? Air sirap jadi, awak letak merkuri ni kat sini. Awak letak merkuri pula. Awak letak termometer. Termometer kat sini awak letak. Panjang kat sini, turus ni, dia akan jadi 16.9 cm. Okey, awak boleh faham Boleh faham Aina? Boleh nampak tak Aina? Sebelah sini ni Aina. Okey. Jadi sekarang ni, itu baru panjang turus. Berapa suhu dia? Jadi suhu dia, awak kena guna yang formula tadilah. Jadi formulanya apa? Kita buat sama-sama Okey. Okey. So, jadi theta sama dengan L theta. L theta berapa? Dapat tu tali ni. L theta tolak LO per dengan L100 tolak dengan LO darabnya 100 darjah Celsius. Okey. Kita buat sama-sama. Okey, L theta. Ni berapa L theta ni? Ada connect ni. 2.6 Ain 16. Okey, L theta. L theta tu maksud sebarang sudut lah. Okey, jadi 16.9. Okey, 16.9. Tolak dengan L0. Aina. Berapa Aina? L0. Okey, 2.6. Okey. Terbahagi per Okey. Aisyah. Ini Aisyah. L100 berapa?
Okey, 22.6. Tolak dengan 2.6 lah. Okey. Buat kurungan. Awak darab dengan 100 darjah Celsius. Okey, buat dulu. Okey, buat. Okey. Aina, berapa agak jawapan Aina? Aina dapat 0.715. Okey, ini jawapan Aina. Nik dapat 71.5. Ain? Ya, jadi jawapannya adalah 71.5. Aina, awak terlupa darab dengan 100, Aina. Okey. Jadi awak kena darab dengan 100. Jadi tak boleh, fizik tak boleh buat 71.5. Jadi dia mesti ada unit. Jadi unitnya apa? Darjah Celsius.